wabarakatuh. Hadirin hadirat, tetamu Allah, tetamu Rasul sekalian, alhamdulillah kita dipilih oleh Allah pada pagi ini, diberikan nikmat taufik dapat sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang dipinjamkan oleh Allah di dalam perkara-perkara yang dituntut oleh Allah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang bersyukur dengan nikmat, dan mudah-mudahan segala nikmat ini dikekalkan oleh Allah serta ditambahkan lagi keberkahannya untuk kita semua, insya-Allah. Allahumma amin. Jadi sama-sama kita memperbetulkan dan memperbaiki niat kita, qasad kita, tujuan kehadiran kita di dalam majlis ilmu pada pagi ini, dan sama-sama kita berusaha menjaga adab-adab kita di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan ilmu dan bersungguh-sungguh menumpukan perhatian, membuat catatan-catatan yang penting agar memudahkan untuk kita memahami ilmu yang akan disampaikan, insya-Allah. Baik, untuk tidak melengahkan masa, sambungan kita Risalah Al-Misbah Munir edisi Rumi, muka surat 22. Jawi muka surat berapa? Jawi 11. Rumi 22, Jawi 12. Orang putih tak ada, Baik. Sihat semua, insya-Allah, alhamdulillah. Baik, orang perempuan tepikan dulu pinggan mangkuk, bawang, cili, sayur-sayur tak tepi tu. Tumpukan perhatian biar kita hadir sini jasad dan hati, rohani dan jasmani. Jangan jasad aja ada tapi hati empat lain. Insya-Allah. Muka surat 22. Perenggan Tambihun. Baik. Dah. Ready? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Tambihun ni maknanya hati-hati, jaga-jaga, awas. Tambih, jaga-jaga. Kenapa dia tulis tambih situ? Kenapa dia kata jaga-jaga? Kerana perkara yang nak dimaklumkan ini perkara penting. Sebelum ni pun penting tak? Ni pun penting tak? Ni lagi penting. Bermula mengetahui hukum adat itu. Dah lepas dah hukum adat. Hukum adat yakni keputusan yang dibuat oleh seseorang dengan sebab berulang-ulang jadi perkara itu. Jangan lupa hukum syarak, hukum adat, hukum akal. Hukum akal lu masuk lagi. Jadi hukum adat adalah perkara yang diputuskan oleh kita dengan sebab perkara itu berulang-ulang berlaku, berulang-ulang jadi, serta menghasilkan jawapan yang sama, yang serupa. Itu hukum adat. Kalau tak faham, tengok balik. Tengok balik kat pelajaran kita yang telah lalu. Kalau terlepas, boleh tengok dekat YouTube. Rumah Ngaji Melaka ada. Siapa yang belum subscribe lagi? Siapa lagi belum subscribe YouTube Rumah Ngaji Melaka? Kenalah subscribe. RNM Inspirasi Event. Kalau bukan ahli yang nak menyokong, tak apa lagi. Baik. Jadi bermula hukum adat itu ialah suatu perkara yang baik dan bagus. Mengetahui hukum adat itu suatu perkara yang baik dan bagus. Kenapa baik dan bagus pula? Kerana orang yang tiada mengetahui akan dia itu, makna orang-orang yang tak faham apa itu hukum adat, terkadangnya jadi fasik. Kadang-kadang
boleh menyebabkan orang yang tak faham apa itu hukum adat boleh jadi fasik. Apa arti fasik? Fasik ni makna tergelincir dari ketaatan. Tergelincir daripada ketaatan. Banyaklah perkara yang menyebabkan kita jadi fasik. Tak solat, fasik. Dedah aurat, fasik. Tak keluar cari ilmu fardu ain, fasik. Suami tak bagi didikan agama pada bini dia, anak-anak dia, fasik. Jadi banyak benda-benda yang menyebabkan kita jadi fasik. Mengekalkan dosa kecil, tidak bertaubat daripada dosa besar, jadi fasik. Jadi banyaklah. Kita nak duduk dalam keadaan adil. Kita nak mati sebagai mukmin yang adil di sisi Allah. Kita tak nak mati sebagai orang yang fasik. Jadi kadang-kadang orang yang tak faham hukum adat itu boleh jadi fasik. Mana contoh dia? Mana contoh dia? Orang yang tak tahu hukum adat ni jatuh fasik. Contoh dia seperti mengata seseorang, yakni berkata oleh seseorang dengan wajib adat itu. Wajib pada adat, kita dah belajar hukum adat ada 3. Wajib pada adat, mustahil pada adat, harus pada adat. Wajib adat apa? Perkara yang biasa berlaku dan biasa terjadi. Contohnya api membakar, air apa? Air membasahkanlah contohnya. Ataupun pisau yang tajam melukakan. Itu orang panggil adat, kebiasaan tu wajib pada adat. Mustahil pada adat pula adalah perkara yang berlawani ataupun perkara yang jarang-jarang berlaku dan jarang-jarang terjadi pada kebiasaan. Contohnya kena api tak terbakar, kena pisau yang tajam tidak luka, makan banyak tak kenyang-kenyang. Tu benda mustahil adat. Jadi orang yang mengatakan wajib pada adat itu dengan wajib akal, dia ditukarkan. Perkara itu wajib pada adat, tapi oleh kerana dia tak tahu, dia mengatakan perkara itu wajib pada akal. Wajib pada akal apa pula? Tu bab dia kita boleh jumpa ni. Lepas ni baru nak masuk huraian yang keempat pada menyatakan hukum akal. Ditukar. Mengatakan seseorang yang wajib pada adat itu wajib pada akal. Misalnya seseorang yang memotongkan suatu tali dengan pisau yang tajam. Memotong suatu tali dengan pisau yang tajam. Pada adat dia putus tak? Wajib putus tak? Pada adatnya wajib putus tak? Wajib putus. Makna mesti putus. Dah pisaunya tajam. Potong tali pula. Pada adatnya, pada kebiasaannya wajib putus. Wajib putus tu orang panggil wajib adat lah tu. Tiba-tiba tidak putus tadi itu. Tiba-tiba yang berlaku tak putus tadi itu. Tiba-tiba tak putus. Maknanya benda ni menyalahi adat. Nampak tak? Bila benda tu menyalahi adat, dia kata apa? Lalu ia berkata. Bila dia tengok kejadian pelik tadi, lalu ia pun bercakap, tak terima akal tali itu tidak putus. Kalau bahasa kita kata tak masuk akal ni. Dia cakap macam tu. Biasa kan kita macam tu, tengok benda pelik sikit tak masuk akal. Betul? Betul ke betul? Jawab je lah betul. Biasa memang kita cakap macam tu kan. Tengok benda pelik sikit tak masuk akal, sikit-sikit tak masuk akal, sikit-sikit tak masuk akal. Tu. Jadi fasik cakap macam tu. Jadi fasik. Jadi jangan dah lepas-lepas ni kalau jumpa benda pelik-pelik jangan cakap tak masuk tak masuk akal. Tak terima akal, tak masuk akal. Adik-beradik itu sepupu sepapak dia.
Jangan kata tak masuk akal. Ni tadi bila dia tengok pisau yang tajam tadi tidak boleh memutuskan tali tadi, lalu dia kata tak masuk akal, tak terima akal tali itu tak putus, dia cakap. Jadi fasik. Dan seorang pula, orang yang lain pula, membakar akan kayu yang kering. Membakar kayu yang kering, kertas yang kering, kain yang kering, ikutlah. Tiba-tiba didapatinya kayu itu tidak hangus ataupun tidak terbakar. Lalu berkata ia tak terima akal, kayu itu tidak hangus. Dia kata tak masuk akal ni, tak terbakar ni. Jadi fasik. Maka adalah orang yang berkata seperti itu adalah orang yang jahil, orang yang tak tahu, orang yang tak pandai, orang yang tak faham dengan hukum adat. Orang yang cakap macam ni orang yang tak faham hukum adat tu apa. Kalau dia faham hukum adat, dia takkan cakap tak masuk akal. Nampak tak? Dia kata tak masuk akal. Bila sebut tak masuk akal, dia kembali kepada hukum akal. Hukum akal lain, hukum adat lain. Hukum akal mengatakan perkara itu harus, bukan kata mustahil pada akal. Akal boleh terima. Pisau yang tajam tidak boleh memutuskan tali yang halus. Api yang besar tak boleh nak membakar kayu yang kering, kertas yang kering. Akal boleh terima tak? Boleh. Kenapa? Kerana akal kita beriman kepada Allah yang menjadikan. Nampak tak? Jadi akal kita boleh terima pisau yang tajam tak boleh memutuskan tali, kerana hakikat yang memutuskan tali itu adalah Allah yang maha kuasa, bukan ketajaman pisau tu. Yang membakar kayu, yang membakar sesuatu itu adalah Allah yang maha kuasa. Nampak tak? Jadi akal kita boleh terima tak putus tali tadi tu, tak terbakar kayu yang kering tadi. Akal boleh terima. Pada akalnya harus perkara tu. Akal kita menghukumkan harus. Pisau yang tajam tidak boleh melukakan. Akal mengatakan harus, kerana hakikat yang melukakan itu Allah, bukan pisau. Hakikat yang membakar itu adalah Allah, bukannya api. Hakikat yang mengenyangkan itu Allah, bukan makanan. Hakikat yang menyembuhkan itu Allah, bukan ubat-ubatan, bukan vaksin. Faham? Itu penting tu. Dan terkadang, tengoklah, dan terkadang menjadi kufur. Ni berat. Kadang-kadang dengan sebab tak tahu, tak faham hukum adat ni, boleh menjatuhkan seseorang itu kepada kufur. Makna rosak akidah dia. Kufur ni makna rosak akidah, terkeluar daripada Islam, jadi murtad, riddah. Mana contohnya? Seperti mengingkarkan mukjizat nabi-nabi. Dah maklum bila sebut mukjizat, perkara yang menyalahi hukum adat. Bila sebut mukjizat, perkara yang menyalahi hukum adat, perkara yang mencarikan adat, yang menyalahi hukum kebiasaan, itulah mukjizat. Nabi membelah bulan, batu kayu boleh bertutur, terbelah lautan, macam-macam lah mukjizat Nabi. Jadi orang yang tak reti hukum akal, Isra wal Mi'raj, tu mukjizat. Perjalanan yang jauh, pada adatnya memakan masa berbulan-bulan, tiba-tiba tak sampai berapa minit Nabi sampai. Lepas tu naik ke langit pula tanpa menggunakan alat jentera. Langit ke 7 pula tu. Langit, daripada lapisan langit ke satu langit 500 tahun. 500 tahun tuan-tuan perjalanan. Tapi itu adalah ayat, tanda-tanda kekuasaan, kebesaran Allah. Tiba-tiba orang yang tak reti hukum ni, dia kata tak masuk akal. Tak masuk akal Nabi naik ke langit. Tak masuk akal Nabi boleh sampai ke Palestin dalam masa yang sebentar. Dia kata tak masuk akal.
Maknanya akalnya tak boleh terima, tak boleh percaya kekuasaan Allah. Sebab tu jadi kafir tu, na'udzubillah. Bahaya, nampak tak tu? Jadi jahil ni bahaya tuan-tuan. Jahil ni bahaya. Jahil agama ni sangat-sangat bahaya. Jahil ilmu akademik tak ada masalah lagi. Boleh jadi kalau kita tak pandai ilmu akademik ni, boleh jadi hina pada pandangan manusia je. Tapi kalau jahil agama ni, boleh jadi hina di sisi Allah, jadi kafir, jadi fasik, macam-macam. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu belajar agama ni jangan sikit-sikit, kena mengaji banyak-banyak. Ada orang kata mengaji agama ni sikit-sikit sudah. Mana boleh sikit-sikit. Ilmu dunia yang nak pakai sementara tu pun orang tak habis-habis belajar. Dah tua bangka pun belajar lagi. Betul? Dah habis dah, apa lagi nak belajar ni, sambung belajar lagi. Padahal nak pakai setakat umur berapa je pun. Ilmu akhirat yang nak guna dunia akhirat ni boleh sikit-sikit pula nak belajar. Cuba fikir, yang nak pakai sekejap kita bertungkuh lumus mengaji, belajar, pas sambung-sambung, berbayar lagi ribu-ribu, belah ribu. Ini ilmu akhirat, nak pakai dunia dan akhirat. Patut ke nak mengaji sikit-sikit? Tak apa? Tak patutlah. Kalau orang waras dia fikir, oh tak patut. Nak pakai yang nak hidup, nak guna pakai waktu hidup pun belajar, bukan main lagi. Ni nak guna dunia akhirat, lebih-lebih lagi ya, nak kena pulun. Jadi jangan memada dengan kuliah kita seminggu sekali. Okey dah, seminggu sekali. Alim dah, wali dah lah. Kita mengaji seminggu sekali. Berasa solehah dah, berasa bertakwa dah, berasa warak, berasa. Kita padankan dengan orang tak mengaji, memang wali lah kita. Kita bandingkan dengan orang yang duduk madrasah, duduk pondok tu, pagi, petang, siang, malam. Satu kelas 5 kitab, satu kelas 3 kitab, daripada pagi sampai ke malam. Satu hari ada 5-6 sesi. Mana kita punya pengajian yang seminggu sekali tadi? Baru berasa jahil. Tengok dengan orang tak mengaji, memang wali lah kita, dah mengaji Iqra' 1. Sebab tu dalam bab ilmu agama ni, dalam bab amal ibadah, kena tengok orang yang atas-atas kita. Tengok para alim ulama, tengok para tutuk guru. Baru kita rasa aku ni tak ada apa lagi ni, tak boleh jadi ni. Tengok orang bawah kita, memang kita okey, beres dah lah, seminggu sekali. Langsung tak mengaji. Aku seminggu sekali mengaji. Jalan dada lah, seminggu sekali mengaji. Kita apa? Iqra' 1. Tengok orang atas-atas tu, baru berasa kita ni tak ada ilmu, tak ada amal ibadah. Tu dalam bab harta, kekayaan, keduniaan, tengok orang bawah kita. Tengok orang bawah kita. Ada yang kaih pagi makan pagi, kaih petang makan petang, kaih tak makan. Macam-macam. Ada orang tak ada rumah. Ada orang tak ada rumah, tak ada tangga, tak ada rumah tangga, macam-macam. Duduk dalam kotak. Ada orang tak ada kenderaan. Kita syukur, alhamdulillah. Ni bab dunia kita tengok tu, menteri-menteri, datuk-datuk, datin-datin, orang yang gaji puluh ribu, ratus ribu. Tu yang habis batang getah kita tebas semua. Tengok orang bawah-bawah, baru memada, alhamdulillah ya Allah. Syukurlah apa yang ada ni. Buat apa nak kejar-kejar sangat, nak tamak-tamak sangat. Yang ada ni pun tak tersyukur ya Allah. Jadi dia jadi memada sikit nak cari dunia tu. Tengok orang atas-atas tu yang kita berasa tak cukup dengan apa yang ada, padahal Allah bagi kita jauh lebih senang daripada orang lain dah. Baik. Kemudian seperti tadi mengingkarkan mukjizat nabi-nabi, seperti tongkat Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam jadi ular. Tu daripada tongkat bertukar jadi ular. Siapa yang menukarkan daripada kayu jadi ular tadi tu? Allah, bukan Nabi Musa. Dia tak ada kuasa Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi kita Muhammad SAW pun tak ada kuasa. Yang ada kuasa boleh memberi bekas manfaat dan mudarat ini hanya Allah. Para nabi, para rasul, makhluk semua tak ada kuasa.
tak ada daya upaya, tak boleh memberi sesuatu, tak boleh mendatangkan manfaat, tak boleh mendatangkan mudarat kecuali Allah. Allah yang perintahkan Nabi Allah Musa supaya melemparkan tongkat dia. Lalu bila Nabi Allah Musa melemparkan tongkatnya, Allah mengubahlah keadaan tongkat tadi, tukar jadi daripada kayu tukar jadi ular. Pelik tak? Pelik tidak? Pelik. Tapi tu namanya mukjizat. Daripada air tukar jadi manusia, boleh bawa kereta, bawa motor. Pelik tak? Siapa tuan-tuan? Tuan-tuan lah. Kata siapa siapa daripada air jadi orang? Kita lah. Lupa dah kejadian kita. Lupa dah tu, lupa dah. Ingat kita ni daripada apa? Daripada air mani tukar jadi orang, boleh buat kereta, boleh buat motor, boleh mengumpat, boleh berdengki. Pelik tak? Pelik tak? Pelik juga kita pun. Jangan lupa kejadian kita. Tak payah nak sombong, nak banggalah. Sama je kejadian kita ni. Masing-masing ada kekurangan. Jadi tak payah nak bangga dengan kecantikan, dengan ketampanan, dengan ibadah, dengan apa. Itu semua benda luar je. Sama je hakikatnya air mani. Tak ada orang jadi daripada air mawar, tak ada. Tak payah sombong lah. Mati jadi busuk, berulat, jadi bangkai. Pergi mana-mana bawa tai, bawa kencing. Betul? Betul? Ke ada siapa tinggalkan perut dia kat rumah? Bawa sekali. Tapi terlupa. Terlupa tu yang duk hina orang lah. Berasa aku baik, aku hebat. Hebat apa bawa tai? Sungguhlah. Bukan tai ustaz, najis. Lebih kurang lah tu. Tengok, tak nak ngaku juga tu. Tu passion kita ni tak boleh. Kalau nak hina-hina ni jangan. Jangan kata kita ni tak boleh nak hina diri. Baik, kemudian mana lagi mukjizat? Dan Nabi Allah Ibrahim tidak hangus dibakar oleh Namrud. Ni semua benda pelik lah ni, menyalahi adat lah ni. Pada adatnya mana boleh kayu tukar jadi ular, mana boleh tak terbakar, tak hangus apabila dihumbankan, dicampakkan dalam api yang begitu besar tu. Jadi Nabi Allah Ibrahim tak terbakar sikit pun. Mana pula Nabi Allah Ibrahim tidak hangus dibakar oleh Raja Namrud, dan pisau yang tajam tidak memutuskan tengkuk leher Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam, dan air yang banyak keluar di jari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi maka semuanya itu yang telah tersebut tadi mustahil pada adat, pada kebiasaannya tak berlaku. Itu maksud mustahil pada adat tadi. Pada adatnya takkan berlaku perkara yang macam tu. Tiba-tiba berlaku pula di sisi para nabi, para rasul yang dikatakan mukjizat. Maka wajiblah bagi diri kita, tiap-tiap orang mukmin, mengaku, mempercayai, menerimanya dengan sepenuh-penuh hati. Jangan dikatakan tak masuk akal, mukjizat ni tak masuk akal. Bila dikata mukjizat tak masuk akal, rosaklah akidahnya. Jadi maka semuanya itu mustahil pada adat, harus pada akal. Nampak tak tu? Pada akalnya harus, pada adatnya mustahil. Jadi lepas ni kalau jumpa benda pelik-pelik, dengar benda pelik-pelik, nak selamat, jawab harus pada akal. Dengar benda pelik-pelik, jawab harus pada akal. Harus pada akal. Betul dah? Jangan kata tak masuk akal. Tak masuk akal jadi fasik, silap-silap jadi kafir kalau perkara itu bersangkut paut dengan akidah. Bukanlah mustahil pada akal. Bukan mustahil pada akal. Jangan kata tak masuk akal pula. Dan bukanlah pula wajib pada akal. Dan perkara itu pula bukan wajib pada akal. Pada akal, wajib pada akal ni lain. Perkara yang mesti berlaku. Sekejap lagi kita masuk dalam bab dia. Wal yata'ammal, maka hendaklah kamu perhati sungguh-sungguh. Wal yata'ammal makna hendaklah kamu perhati betul-betul masalah ni. Jangan jadi terkeliru. Biar faham betul-betul. Bila faham baru boleh beramal. Bila faham baru boleh kita jaga. Kalau kita tak faham nak jaga macam mana? Sebab tu dia suruh ngaji sungguh, sebab nak dapatkan faham tu.
Bila faham baru boleh kita membezakan mana wajib akal, mana wajib syarak, mana wajib adat, mana wajib aradi. Wallahu a'lam. Habis dah lah. Boleh balik dah. Belum lagi. Belum lagi. Wallahu a'lam ni ubat ngantuk ni tuan, ubat ngantuk. Siapa terlelap dia dengar wallahu a'lam dia jadi segar balik mata dia. Dia ingatkan kelas dah habis. Rupanya sambung lagi. Huraian yang keempat pada menyatakan hukum akal. Nak masuk hukum akal dah. Ni penting juga ni. Ini alat nak guna, nak belajar ilmu sifat 20 ni. Ni. Bila kita nak membicarakan nanti sifat 20, guna hukum akal ni. Jadi tolong faham elok-elok. Target aku mesti faham bab hari ni. Jangan nanti minggu depan ada tangguh lagi. Kasih settle. Sebab itulah rumah ngaji ada buat rakaman tu. Tujuannya bagi yang tak faham boleh ulang dengar. Sebab kadang-kadang mustahil kita nak boleh ambil semua dalam kelas ni. Sebab tu ada manfaat dia tu. Kemudahan boleh ulang-ulang tengok. Okey, sekarang nak belajar hukum akal pula. Bermula makna hukum akal itu ialah keputusan yang memutus seseorang. Makna keputusan yang dibuat oleh seseorang dengan akal fikiran. Itu hukum akal. Keputusan yang dibuat oleh manusia menggunakan akal fikiran yang waras. Akal yang waras. Sebab tu akal kalau tak waras tak masuk cara. Orang yang tak berakal ataupun akalnya tak waras tak masuk cerita. Tak diberatkan hukum syarak orang yang tidak berakal ataupun dia tak waras. Masuk dalam syarat orang yang nak diberatkan hukum hakam Allah, dia mesti waras. Tak waras tak masuk cerita. Dia tak semayang ke, dia tak nak ngaji ke, tak ada masalah bagi diri dia tu, tak diberatkan hukum. Tapi bagi orang yang waras tak boleh lari, diberatkan hukum Allah ke mana-mana pun. Baik lelaki, baik perempuan sama je. Jadi hukum akal itu ialah keputusan yang memutus oleh seseorang. Maknanya kita buat, kita menjatuhkan keputusan. Kita membuat keputusan menggunakan akal kita. Kemudian keputusan yang dibuat oleh akal kita tadi yang membetuli perkara-perkara yang difikirkan itu. Maksudnya apa yang dipikirkan oleh akal kita, apa yang diputuskan oleh akal kita itu mestilah membetuli sama dengan hakikat perkara itu sendiri. Nafsul amri. Nafsul amri ni makna hakikat perkara itu. Contoh kalau akal kita menetapkan, membuat keputusan benda tu putih, makna hukum yang kita buat tadi benda tu putih contohnya, memang hakikatnya memang sungguh-sungguh putih. Makna apa yang kita hukumkan tadi tu sama dengan hakikat benda yang sebenar. Faham tak tu? Ada pun yang akal manusia itu menghukumkan, tiba-tiba apa yang dihukumkan, diputuskan oleh akal manusia tadi itu menyalahi diri perkara yang sebenar, maka tak boleh diguna pakai hukum tu. Jadi terbatallah. Jadi fasidlah, rosaklah hukum tu. Sebagai contoh, akal orang kafir. Orang kafir menggunakan akal fikirannya memutuskan bahawasanya patung-patung itu adalah Tuhan yang berkuasa. Mereka memutuskan Isa itu adalah Tuhan. Mereka menggunakan akal mereka, betul, membuat keputusan Isa itu Tuhan, patung-patung itu Tuhan, api itu Tuhan dan sebagainya. Baik, itu keputusan yang dia buat. Adakah boleh guna pakai hukum tu? Keputusan tu nak pakai ke nak tolak, tengok dulu. Adakah keputusan yang dibuat dengan akal tadi bahawasanya Isa itu Tuhan ataupun patung-patung itu adalah Tuhan? Tengok dengan hakikat perkara.
Mana nak tahu hakikat perkara? Kembali kepada Quran, kembali kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tengok dalam Quran, bila tengok dalam hadis, rupanya yang dihukumkan, diputuskan dengan akal tadi menyalahi, maka tak boleh pakailah benda tu. Faham? Tak boleh pakailah. Sebab dalam Quran kata Isa tu Rasul, bukan Tuhan. Patung-patung tu makhluk Allah, bukannya Tuhan. Jadi yang diputuskan dengan akal dia tadi tak boleh pakai lah. Tak boleh pakai lah, rosak lah. Sebab apa tak boleh pakai? Menyalahi dengan hakikat perkara. Menyalahi dengan hakikat perkara. Mana nak tahu hakikat perkara tu? Kembali kepada Quran lah. Quran hadis lah nak tahu hakikat benda. Benda yang yakin Quran hadis dah tak? Kita tengok contoh. Kita tengok contoh. Faham tak setakat ni hukum akal apa dia? Perkara yang dibuat oleh akal fikiran kita, kemudian apa yang kita buat, yang kita putuskan dengan akal tadi, mestilah sama membetuli dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sama baru boleh pakai. Kalau tak sama, tak boleh pakai hukum akal tu. Jadi rosak. Contohnya orang mujassimah menghukumkan dengan akal fikirannya bahawasanya Allah ni Tuhan yang berjisim. Itu keputusan yang dia buat dengan akal dia, maka menyalahi dengan hakikat perkara. Kerana Allah tu bukan jenis berjirim, bukan jenis maka tak boleh pakailah hukum lah. Baik. Dan hukum akal itu 3 perkara. Tak banyak, ada 3 je tuan-tuan. Tapi kalau tak ambil peduli ni 3 ni taknya faham ni. 3 je ni. Tapi kalau tak faham, masalah. Tak faham hukum akal ni betul-betul, nanti kita akan jadi berat nak belajar sifat 20 tu. Ini CP penting ni, bagi faham molek-molek. Iaitu 3 perkara. Iaitu yang pertama dipanggil wajib pada akal. Faham betul-betul? Wajib pada akal ni apa? Perkataan wajib ni memberi makna mesti, tuan-tuan. Mesti. Wajib ni makna mesti, tak boleh tidak. Itulah makna mesti. Tak boleh tidak, tak dapat tiada. Mesti pada akal. Wajib pada akal maknanya mesti pada akal, ataupun akal kita menghukumkan mesti. Tu. Akal kita menghukumkan mesti ada. Sepintah lalu. Wajib pada akal adalah perkara ataupun sesuatu yang akal kita menghukumkan mesti ada, mesti sungguh. Tulis tak? Penting tak? Tulis. Gunakan pen tu, beli mahal-mahal. Tulis. Wajib pada akal iaitu perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada, mesti sungguh sahaja. Mesti ada, mesti sungguh sahaja. Mesti ada, mesti sungguh semata-mata. Tidak boleh tiada. Tu sambungan dia. Tidak boleh tiada. Tu definisi yang kita bagi untuk nak mudah-mudah faham. Kadang kat bahasa kitab tu kita macam payah nak faham sikit, kita buat ayat yang mudah nak faham. Wajib pada akal adalah perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada sahaja, mesti sungguh sahaja, mesti ada semata-mata, tak boleh tiada. Faham tak? Dia duduk dalam keadaan ada saja. Dia tak boleh berubah daripada ada, lepas tu kadang-kadang dia berubah jadi tak ada. Tak boleh. Duduk dalam keadaan ada semata-mata. Itu wajib pada akal. Kalau dia berubah kejap ada, lepas tu dia tak ada, dia boleh ada, dia boleh tak ada, itu bukan wajib nama dia. Itu karang. Itu karang, jumpa bab dia. Bila sebut wajib ada, wajib akli, wajib pada akal, perkara yang akal kita memutuskan mesti ada sahaja, mesti ada semata-mata, tak boleh berubah menjadi tiada sampai bila-bila. Itu wajib akli. Okey. Yang kedua, mustahil pada akal.
Yang kedua, mustahil pada akal. Mustahil pada akal ni apa pula maknanya? Mustahil pada akal ni adalah perkara yang akal kita menghukumkan mesti tiada semata-mata. Tu mustahil pada akal adalah perkara ataupun sesuatu yang akal kita menghukumkan mesti tiada semata-mata, tidak boleh menjadi ada. Tu sambungan dia. Mesti tiada semata-mata, tidak boleh berubah menjadi ada. Faham tu? Tak ada semata-mata. Duduk dalam keadaan tak ada semata-mata. Sentiasa tak ada. Dan tak boleh ada selama-lamanya. Tak boleh ada. Sampai bila-bila pun tak boleh ada, tak terima ada. Akal tak boleh terima adanya benda tu. Akal tak boleh terima adanya perkara tu. Akal hanya menghukumkan mesti tiada sahaja. Faham elok-elok? Tak nanti keliru no. Itu mustahil. Tak boleh ada. Sedia kala lagi tak ada. Sentiasa tak ada. Sampai bila tak ada? Sampai bila-bila tak boleh ada. Akan datang no? Tak boleh ada. Akal tak boleh terima ada benda tu. Akal hanya menghukumkan mesti tiada. Dia tak boleh berubah menjadi ada dah. Itu erti mustahil pada akal. Nanti tengok contoh dia dekat bawah tu. Yang ketiga, harus pada akal. Harus pada akal apa pula? Tadi tu yang kita sebut sebelum tadi kan. Jadi harus pada akal ni sesuatu perkara yang akal kita boleh menerima adanya dan boleh menerima tiadanya. Tu harus. Ada pun akal boleh terima, tak ada pun akal boleh terima. Itu erti harus pada akal. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Kalau wajib tadi, akal mesti menghukumkan ada. Tu wajib. Mustahil, akal menghukumkan mesti tiada, mesti tak ada. Harus, boleh ada, boleh tak ada. Tu beza. Okey. Sekarang dia nak masuk dah. Kalau nak masuk adanya atau tiadanya, ataupun adanya dan tiadanya. Boleh harus tadi. Makna akal perkara yang akal boleh menerima adanya dan tiadanya. Tapi terima ada dan tiada tadi bukan dalam satu masa. Maksudnya bukan akal kita boleh terima benda tu ada dan tiada dalam satu masa. Bukan maksud begitu. Makna bergilir lah. Kerana ada dan tiada ni benda yang berlawanan. Bukan maksud boleh terima ada dan tak ada dalam satu masa. Tak, bergilir. Makna contoh besok, contoh macam hidup kita contoh. Besok adakah akal kita boleh terima besok kita hidup lagi? Boleh tak akal kita terima besok kita hidup lagi? Akal boleh terima tak? Boleh. Boleh jadi besok kita mati. Akal boleh terima tak? Boleh tu. Bukan maksud besok kita ada dan tiada tak? Besok kita hidup dan mati. Mana boleh hidup dan mati serentak? Mustahil. Mana salah satu tu boleh terima. Hidup pun boleh jadi, akal boleh terima. Besok kita mati, akal boleh terima. Sebab hidup dan mati ni masuk dalam perkara yang harus nama dia. Bukan wajib. Hidup kita ni harus, mati kita pun harus. Bukan kita wajib hidup. Kalau wajib hidup, mana tadi tu? Wajib tadi tu. Sedia kala lagi mesti hidup dah. Dan sentiasa hidup, takkan mati sampai bila-bila. Padahal banyak dah saudara mara kita yang dah balik dah, betul? Itu menunjukkan hidup kita bukan wajib. Hidup kita ni harus. Tapi hidup Allah wajib. Hidup Allah wajib. Sedia kala lagi hidup dan kekal hidup selama-lamanya. Boleh tak terima mati Tuhan tu? Tak boleh terima pada akal matinya
Jadi mati Tuhan tu mustahil, tak masuk akal. Mati Tuhan tak masuk akal. Mana benda yang tak boleh terima pada akal sampai bila-bila. Kalau akal dia boleh terima Tuhan tu mati, rosaklah akidah dia. Sekarang dia percaya Allah hidup. Dia kata boleh jadilah nanti akan datang tak bila-bila yang kita tak tahu, yang dah syurga masuk syurga, yang dah neraka masuk neraka. Boleh jadi Tuhan tu mati. Jadi kafir dah dia. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu takrif mustahil ni tak boleh terima pada akal. Nampak tu? Mana akal jangan terima. Terima je rosak akidah. Mana-mana akal yang boleh terima Tuhan tu jahil. Dia boleh terima kalau kata ada benda yang Tuhan tak tahu. Kau boleh terima tak? Dia kata boleh. Rosak akidah dia. Nampak tak? Jadi faham betul-betul makna mustahil. Tak boleh terima akal. Benda tu tak boleh terima pada akal adanya selama-lama. Ada jahil pada Allah, mustahil. Akal tak boleh terima ada jahil pada Tuhan, ada lemah pada Tuhan, ada buta pada Tuhan, ada pekak pada Tuhan, ada sekutu bagi Tuhan. Akal tak boleh namanya mustahil. Dan pengenalan atau ta'rif wajib pada akal itu. Ta'rif ni orang panggil alamat lah tuan-tuan. Benda penting. Salah alamat, tak jumpalah rumah ngaji Bukit Beruang. Pergi entah ke mana-mana nanti sekarang. Jadi ta'rif ni tolong faham betul-betul lah. Tadi kita dah bagi dah tadi tu, sambil-sambil tadi tu. Ni kitab ni. Dan pengenalan atau ta'rif wajib pada akal itu. Sebab apa dia kaitkan wajib pada akal? Kerana nak membezakan wajib pada adat, wajib pada syarak. Betul? Dulu dah belajar hukum syarak kan? Ada tak jumpa perkataan wajib? Wajib sembahyang kan? Wajib puasa. Tu lain, tu cerita lain. Wajib sembahyang, wajib puasa tu cerita lain. Itu perkara yang Allah tuntut atas diri kita, dapat pahala ataupun dosa. Tu wajib syarak. Wajib adat, yang baru lepas nak ceritakan benda yang mesti berlaku, mesti terjadi pada kebiasaan. Tu wajib pada adat. Wajib aradi pun dah belajar dah hari tu. Perkara yang menjadi ketetapan dan keputusan daripada Allah yang pasti berlaku dan pasti terjadi. Contohnya yang hidup wajib mati, yang mati wajib hidup kembali. Betul? Tu hukum aradi. Ada ulang kaji tak kat rumah? Ada. Alhamdulillah, bagus. Sebelum tuan-tuan jawab, baik saya tolong jawab. Ada tengok kitab tak kat rumah? Ada. Tengok daripada jauh ke apa? Tengok daripada jauh. Tengok juga. Dia tanya tengok. Kena rajin tuan-tuan ulang. Dia ilmu tauhid ni dia tak sama macam ilmu lain tuan-tuan. Dia ada payah sikit. Kita nak kena ada kerja keras sikit. Selalu ulang-ulang. Dia tak sama macam fiqh. Dia tak sama macam sirah. Macam sirah. Hadis. Kita ponteng beberapa kelas, tak ada masalah. Tapi ni kalau ponteng kelas, memang kita blur lah akan datang lah. Sebab tak ada benda tak penting daripada awal kitab ni. Daripada awal kitab ni sampai ke habis ni tak ada benda yang tak penting. Semua ada hubung kait di antara satu dengan lain. Kita tertinggal, tak ambil cepat-cepat, memang akan datang timbul masalah. Bila timbul masalah, payah nak faham. Bila tak faham, jadi bosan belajar. Betul? Bila bosan, syaitan kata, apa faedah kau datang mengaji tak faham? Baik kau tak payah datang. Kita pun kata, ya tak ya juga. Itu permainan ni tuan-tuan. Dia dah pasang perangkap daripada sekarang dah tu. Dia timbulkan, dia ganggu kita supaya kita jangan bersungguh mengaji. Dia ganggu kita supaya jangan istiqamah mengaji. Sebab tu dia kata mengaji bersungguh. Bersungguh ni makna kena istiqamah maknanya. Murid kena istiqamah. Tok guru tak apa. Kena istiqamah maknanya jangan ponteng kelas maknanya. Kalau kita tertinggal, cepat-cepat tanya orang lain. Supaya kepahaman tadi tu sempurna ada pada. Baru kita boleh ambil, baru kita akan rasa kelazatan, kemanisan, seronok mengaji tu. Bila dah ada nampak faham sikit-sikit, jadi seronok. Tapi bila kita dah tertinggal, dia ganggu kita, supaya kita jangan hadir, jangan istiqamah. Tujuan dia nanti supaya kita kurang faham.
Waktu mengaji dia kacau kita fikir empat lain fikir tu. Jangan ada penumpuan supaya kita tak faham. Bila tak faham nanti, tu tadi nama jadi bosan lah. Bosan ngaji apa benda cerita ni. Takluk sini, takluk sana. Kejap ada, kejap tak ada. Bosan ngaji tu. Dia dah cucuk dah. Apa faedah aku mengaji tu? Orang lain faham, aku tak faham. Tak payahlah. Tarik diri habislah. Dosa tarik diri tuan-tuan. Ilmu ni kalau tuan-tuan tarik diri sebelum tuan-tuan faham, dosa. Duduklah dalam dosa selama-lamanya. Kecuali ngaji balik. Sebab ilmu ni wajib, fardu ain tuan-tuan. Apa erti wajib? Buat dapat pahala tinggal berdoa. Sama macam semayang lah. Ni ilmu fardu ain, bukan fardu kifayah. Dia tak sama macam ilmu hadis, tak sama macam ilmu tafsir ni. Ni ilmu fardu ain. Tafsir fardu kifayah. Hadis fardu kifayah, ni fardu ain. Di sisi akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Dia wajib, tak boleh tidak. Jadi kena usaha kot mana-mana pun. Tak faham, tak pandai, tak reti, pening, mabuk pun datang. Jangan tarik diri. Tarik diri dosa. Kecuali dah pandai. Dah pandai, beres. Tak nak datang lagi, silakan. Tak berdosa dah. Sebab lepas berdoa dah. Lepas berdoa dah, tak wajib dah mengaji. Makna dalam bab jaga akidah, beres dah kita. Apa sifat yang wajib, mustahil bagi Allah, harus bagi Allah, beres dah serta dengan dalil-dalil, faham dah. Yang wajib, mustahil, harus bagi Rasul pun beres dah, faham dah. Perkara-perkara yang bersangkut paut dengan iman, beres dah. Makna andai kata ada datang pahaman yang sesat, lagi menyesatkan daripada luaran dan dalaman, kita boleh tolak dah. Tak ada masalah lah, tak belajar. Tu tujuan belajar tadi, sebab nak jaga daripada rosak akidah. Kita dah pandai, dah boleh tolak, dah boleh tepih, tak apa dah lah. Ni masalah bila tak tahu nak tepih macam mana. Nak tepih macam mana bila kita tak faham lagi. Baik. Dan pengenalan atau ta'rif wajib pada akal itu, iaitu barang yang difikirkan dengan akal tentu sungguh ia. Maknanya sesuatu yang akal kita memikirkan dengan akal, memutuskan dengan akal, perkara itu adalah perkara yang tentu sungguh ni maknanya mesti sungguh. Benda tu mesti sungguh. Akal kita hukum mesti sungguh. Kenapa akal kita menghukumkan perkara itu mesti sungguh? Jawabnya, kerana barang itu, makna perkara yang kita fikirkan tu, faham elok? Kerana barang yang dipikirkan dengan akal itu sungguh dirinya. Memang benda tu benda yang memang ada sungguh-sungguh. Kita fikir ni kemudian, tuan-tuan. Kita fikir ni kemudian. Sebelum kita fikir tu memang dah benda tu ada sungguh dah. Kita fikir ni kemudian. Mana contoh? Seperti ada Allah. Ada Allah sungguh ke tidak? Ada Allah sungguh ke tidak? Sungguh. Bukan sungguh kod. Ada Allah sungguh ke tidak? Mesti jangan sungguh kod. Jangan iya kod, tuan-tuan. Itu menunjukkan syak tu. Kod-kod tu syak, maknanya dia tak yakin tu. Ada Allah, ada Tuhan, ada pencipta. Alam ni ada pencipta. Sungguh ke tidak? Bangunan ni ada tukang yang buat. Sungguh ke tidak? Sungguh. Jadi apa yang kita hukumkan, maksudnya tadi kita menghukumkan pencipta alam ni yang dipanggil Tuhan itu adalah perkara yang sungguh. Ada Tuhan ni mesti sungguh. Kenapa kita menghukumkan mesti sungguh? Kerana memang hakikatnya begitu. Kalau kita tak ada pun, kalau alam ni tak wujud pun, Tuhan tu mesti ada sungguh. Nampak tak? Jadi kita tengok alam ni, tengok langit bumi, kita fikir, kita pun buat keputusan mesti ada yang menjadikan. Tu keputusan lah tu kita buat. Sebab tu zaman jahiliyah dulu orang dah buat dah keputusan. Ada yang menjadikan langit dan bumi. Zaman jahiliyah dulu, zaman tak ada nabi, tak ada rasul dulu. Manusia pada waktu tu dah buat keputusan dah. Ada yang menjadikan langit dan bumi. Makna pegangan dan kepercayaan tentang pencipta tu dah ada dah. Tapi salah.
Pegangan tentang pencipta tu ada, tapi salah. Kefahaman dia, kepercayaan dia tentang pencipta pada waktu tu salah. Dia katanya matahari lah, dia katanya api lah, dia katanya bulan bintang dah. Sebab apa? Tak ada cikgu, tak ada guru yang nak membimbing tadi tu. Pegangan dah ada, pencipta alam, tapi siapa? Masing-masing duk ikut nafsu masing-masing. Bila tengok matahari begini, dia kata, ni lah dia Tuhan ni, ni hebat ni, kuasa ni, terang menerang ni, panah ni. Yang tu pula kata api pula. Nampak tak? Pegangan tentang Tuhan dah ada, tapi salah. Bila Rasul Allah utuskan, barulah Rasul ni memperbetulkan kembali pegangan mereka tentang Tuhan tadi. Matahari bukan yang kau anggap matahari itu Tuhan. Tuhan bukan, itu bukan Tuhan. Tuhan bukan begitu sifatnya. Tuhan ni sifatnya begini. Baru dibimbing akidah dia, baru dibimbing akal dia tadi, baru betul kepahaman dia tentang Tuhan. Nampak tak? Kita orang zaman sekarang ni, kita menghukumkan ada Tuhan yang menjadikan alam, nama dia Allah. Semua rata-rata tahulah bila sebut Allah ni Tuhan, betul? Tapi bila tak mengaji, bila tak belajar, kepahaman tentang Allah tadi jadi sesat, jadi menyimpang, jadi menyeleweng macam-macam. Nampak tak? Tu yang nak suruh belajar tu. Bila belajar ni, apa tujuan belajar? Nak memperbetulkan pegangan kita tentang Allah tadi. Kalau tak belajar, masing-masing dengan nafsu mereka. Yang tu kata Allah begini, yang tu kata Allah begitu, yang tu kata Tuhan ada tangan, ada muka, ada kaki, yang tu dia percaya Tuhan turun naik langit, yang tu percaya Tuhan ni ada rupa bentuk tubuh badan, yang tu percaya macam-macam. Nampak tak? Tu yang disuruh belajar ni, sebab nak betulkan pegangan tentang Allah tu. Kalau tak belajar ni, tuan-tuan, dengan kepercayaan tuan-tuan lah. Kau percaya tak Allah? Percaya macam mana? Kepercayaan aku percaya Tuhan ni begini-gini. Engkau? Aku begini-begini. Tak sama kan? Itu yang disuruh belajar lah. Nampak tak? Bila belajar baru sama. Kalau tak belajar kan, laki percaya Tuhan lain, Allah juga. Bini percaya Allah juga, tak percaya lagu lain. Dah tak belajar dua-dua. Nampak tak? Bila dua-dua belajar, baru sama akidah dia. Suami dengan isteri tadi pegangan tentang Allah sama je. Tapi bila tak belajar, yang dia percaya cara dia, yang Syiah percaya cara Syiah, yang Wahabi cara Wahabi, yang Mujassimah cara Mujassimah, Qadariyah cara Qadariyah, Jabariyah cara Jabariyah, macam-macam tuan-tuan yang sesat ni. Pahaman sesat ni macam yang dekatnya Qadariyah dan Jabariyah. Yang lain banyak lagi. Tapi kalau kita tak nak belajar, tak mustahil kita akan ambil mana-mana yang sesat tadi tu, simpan dalam hati kita. Apa jadi? Rosak akidah kita. Tu disuruh belajar. Jadi belajarlah. Nak cerita belajar tadi, tak belajar taknya tahu. Na'udzubillah min zalik. Tapi ilmu ni lah yang paling ramai orang tak nak belajar, tuan-tuan. Ilmu ni ilmu nombor 1 kena belajar. Sebab bersangkut paut dengan iman. Tak belajar ni, tak pandailah tentang iman. Bila tak pandai tentang iman, tersalahlah. Bila tersalah, rosak akidah. Rosak akidah, sembahyanglah 1000 rakaat pun, hajilah tiap tahun pun, umrahlah tiap minggu pun, taknya jadi apa. Dah tak beriman. Allah tak terima amal orang tak beriman. Sebab tu ni benda penting ni. Tapi tak ramai orang ngaji ni. Dapat pula sekarang ada pula puak-puak duk hasut jangan mengaji, sifat 20 lari lah. Okey, tu tadi contohnya seperti ada Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala ni memang hakikatnya sungguh-sungguh. Tuhan yang menjadikan alam ni, akal kita mikir memang adalah Tuhan. Mana boleh tak ada Tuhan. Ni bangunan ni kita nak fikir tak ada tukang yang buat, boleh? Bangunan ni tak ada tukang, boleh? Kalau dia boleh terima, akalnya boleh terima, makna akal itu ada masalah. Bangunan ni tak ada tukang yang buat, dia percaya. Rosak, maknanya akal dia tak betul dah tu.
Akal dia kalau waras, mana boleh, mesti ada orang yang buat. Cuma kenal dengan tak kenal je dah. Tapi pegangan tentang tukang tu ada dah. Mesti ada tukang, cuma aku tak kenal tukang dia siapa, tapi ada tukang ni. Maksudnya begitu. Bagi orang yang kenal lain. Dia dah kenal. Ada tukang tak ni? Ada. Siapa tukang dia? Sianu. Tu dia kenal. Dia kenal. Yang tadi tu dia tak kenal, tapi dia percaya ada tukang. Nampak tak dua tu beza tu? Yang pertama tadi dia percaya ada tukang, tapi dia tak kenal tukang tu siapa. Yang kedua, dia percaya ada tukang dan dia kenal tukang tu siapa dia, namanya, sifat dia dan sebagainya. Ada satu lagi, dia tak kenal langsung tukang. Dia tak percaya ada tukang. Tu rosak dah. Dengan tukang-tukang pun dia tak percaya. Tu macam pahaman tu, tak percaya ada Tuhan lah. Dia tak percaya ada Tuhan. Dia kata mana ada Tuhan? Tu kan ada apa nama? Tu golongan tu. Dia tak percaya ada Tuhan. Tak tahulah, akal dia bengong lagu mana tak tahu lah. Kalau kata meja ni tak ada tukang, dia kata mana boleh. Pandai pula dia. Meja ni tak ada orang yang buat, dia kata mana boleh. Pandai pula dia. Tapi tang alam ni kata tak ada, maknanya kalau kata ada pencipta, dia tak percaya pula tang situ. Jadi terbalik, yang ni tadi dia tak boleh terima, yang tu dia boleh terima pula. Okey, masuk balik dalam kitab. Boleh tak tuan-tuan? Faham ke tidak ni? Ke buat-buat faham je ni? Tak apalah, tak faham pun tak berdosa tuan-tuan. Tak faham tak berdosa. Faham tu tak wajib. Mengaji tu yang mengaji wajib. Tak faham, tak dosa tak faham. Sebab faham tu yang bagi faham ni bukan usaha kita. Kalau usaha kita yang bagi faham, tak ada orang tak reti. Bila belajar mesti faham, bila belajar mesti pantang belajar, mesti faham. Ini tak belajar taknya faham-faham. Sebab faham tu bukan kerja kita. Allah suruh usaha, pergi belajar, pergi mendengar, berfikir dan sebagainya. Yang memberi kefahaman tu bukan tu guru, bukan kitab, bukan usaha. Nampak tak? Tapi setiap usaha yang kita buat, penat, letih, lelah, mikir, pening dan sebagainya, diberi pahala yang besar. Tu untung orang mengaji. Tak faham pun Allah ampun dosa, tak faham pun Allah bagi pahala. Tapi kalau tak usaha, berdosa. Jadi baik kita mengaji, tak faham pun tak berdosa. Ni tak faham sebab tak pergi cari, duduk dalam berdosa, duduk dalam maksiat. Maka apabila kita fikir dengan akal kita, tentulah kita memutus, makna membuat keputusan dengan akal akan sungguh, makna akan sungguh adanya Allah, sungguh adanya pencipta. Kerana ada Allah Ta'ala itu sungguh. Mana nak tahu sungguh ke tidak? Dalam Quran duk sebut dah. Kan tadi awal tadi kan, mana apa yang diputuskan dengan akal tu mesti bertepatan dengan hakikat perkara. Hakikat perkara nak tahu mana? Tu dalam Quran. Tengok dalam Quran, betul ke dalam Quran ada sebut tentang Allah? Memang ada. Jadi sepadan tak dengan apa yang kita fikir? Sepadan. Bila sepadan, betul lah. Berimanlah. Mana apa yang dipikir dengan akal tu sama dengan apa yang ada dalam Quran. Betul dah tu. Yang tak betulnya kita fikir lain, dalam Quran kata lain. Dan umpamanya daripada segala perkara yang wajib pada akal. Maksudnya perkara yang wajib pada akal ni banyak tuan-tuan. Banyak. Perkara yang wajib pada akal ni banyak. Perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada, mesti sungguh ni banyak, tak terhitung. Bukan ada Allah aja, banyaklah. Kenapa kata banyak? Tu sifat-sifat Allah banyak dah. Sifat kesempurnaan Allah banyak dah. Sifat kesempurnaan Allah tu wajib ke mustahil ke harus? Sifat Allah tu, sifat kesempurnaan dia wajib ke mustahil ke harus? Wajib, mesti. Jadi ada berapa sifat kesempurnaan Allah? Tak terhitung banyaknya. Yang 20 ni yang ulama dah muafakat, tak boleh tidak, orang awam kena belajar. Kerana ni sebagai dasar, sebagai asas nak memahami akidah tentang Allah, nak jaga akidah, tak boleh tidak kena faham 20 ni. Faham 20 ni, insya-Allah selamatlah untuk mana-mana. Tapi kalau tak belajar 20 ni, peluang nak jadi syirik tu besar.
Bab tu di sisi kita ahli sunnah wal jamaah kena faham 20 ni. 19 tak boleh. 19,5 tak boleh. Kena 20. Kena 20. Jangan kata aku dah belajar dah sifat 20. Berapa? 2. Tak jadi 2. Kena 20. Orang kata 22 pula dah. 20. Jadi kita tanyalah diri kita sendiri. Dah faham belum daripada nombor 1 sampai 20 sifat yang wajib bagi Allah? Ertinya dah faham dah. Maksudnya reti dah. Dalilnya tahu? Tahu. Daripada 1 sampai 20. Daripada 1 sampai 20. Bagus. Lepas tu yang mustahil dah tahu ke belum? Yang mustahil belum faham lagi. Ngaji yang mustahil. Sebab yang mustahil pun kena tahu juga. Yang wajib kena tahu sebab nak simpan. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah kena tahu, kena gerti, kena faham sebab nak pegang, sebab nak pakai, sebab nak guna, sebab nak simpan sebagai akidah kita tentang Allah. Yang mustahil pun kena tahu juga. Kenapa pula yang mustahil nak kena tahu? Padahal mustahil-mustahil ini bukan sifat Tuhan. Nak kena tahu juga? Ya, mesti kena tahu. Kenapa? Supaya boleh kita menolak. Jangan diletakkan sifat tu pada Allah. Jadi yang mustahil pun kita kena tahu. Sebab yang mustahil pun banyak tuan. Lawan bagi yang wajib. Macam sifat yang wajib tadi, sifat kesempurnaan. Macam Asmaul Husna tu pun nak menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Tapi bukan sekadar tu, tak terhitung sifat kesempurnaan Allah ni. Jadi dalam banyak-banyak sifat yang wajib, sifat kamalat Allah ni, yang banyak-banyak tu, yang tak terhingga tu, yang tidak ada mengetahui melainkan Allah, kita ambil satu sahaja sifat tu kita buang. Kita kata tu bukan sifat Allah. Jadi kafirlah dia. Sifat yang wajib tadi banyak, satu je kita ragu. Dalam banyak-banyak tu kita ragu satu je. Rosaklah akidah dia. Faham tak ni? Yang mustahil pun banyak. Maknanya yang mustahil ni sifat kekurangan. Banyak sifat mustahil ni. Lemah, contohnya pekak, tuli, buta. Itu contoh sifat-sifat mustahil. Banyak lagi. Tiba-tiba kita ambil satu sifat mustahil ni, kita letakkan pada Allah. Jadi kafir lah. Sebab tu nak kena tahu tu. Takut dalam banyak-banyak ni tadi kita terambil letak pada Tuhan. Kalau kita tak tahu boleh jadi tuan-tuan. Dah tak tahu, kita rasakan betul. Rasa-rasa kan kita suka rasa-rasa. Kuih pun rasa. Amal pun rasa juga. Main rasa-rasa tu. Contoh dia rasa-rasa tak semua benda Tuhan tahu. Rosak akidah dia. Sebab tu kena tahu juga sifat mustahil. Yang wajib pun mesti kena tahu. Tapi bukan semua, 20 je. Tak banyak pun, 20 je ulama suruh tahu. Bukan sebanyak-banyak tu. Tak luar bidang kuasa kita, taknya mampu kita nak mengetahui hakikat sifat-sifat Tuhan yang wajib tu. Sebab tak terhingga banyaknya sifat kesempurnaan Allah ni. Cuma ulama muafakat 20 saja ataupun 13 saja. Kemudian dan pengenalan atau ta'rif mustahil. Dan pengenalan atau ta'rif mustahil pada akal itu. Mustahil pada akal apa pula? Harap-harap dah faham dah wajib tu. Kalau tak faham nanti tengoklah balik ulangan siaran. Dan pengenalan atau ta'rif mustahil pada akal itu ialah barang yang difikirkan dengan akal tentu tidak. Makna perkara yang akal kita menghukumkan tentu tidak, tentu tiada. Itu maksudnya tentu tidak, tentu tiada, tentu tidak sungguh. Tulis. Tentu tidak. Apa maksud tentu tidak? Tentu tidak sungguh ataupun tentu tiada. Itu makna tu. Dalam kitab tu dia cakap pendek-pendek je. Tapi kita tambahlah ayat untuk kita nak mudah faham. Perkara yang dipikirkan dengan akal tentu tidak. Apa maksud tentu tidak? Tentu tidak sungguh ataupun tentu tiada.
Kenapa pula akal kita menghukumkan perkara tu tentu tiada ataupun tentu tidak sungguh? Kerana barang yang kita fikirkan itu adalah tidak, yakni tidak sungguh. Tu jaga kat situ tu. Tambah sikit. Kita nak mudah faham. Kerana barang, makna barang tu makna perkara yang kita fikirkan itu tidak, yakni tidak sungguh ataupun tiada. Dah tulis belum? Cepat je tulis ni. Tidak anda tulis ni. Dah faham. Lupa kan keluar pintu tu. Tulis dah. Dah, biasa macam tu, bukan doa, adatnya begitu. Adatnya begitu. Faham keluar pintu sekarang. Oh, benda tadi. Tu yang suruh tulis tu. Tak payahlah. Oh, beres dah. Tidak sungguh. Faham. Nanti kan minggu depan tanya, tidak apa? Tidak tahu. Katanya. Tidak tahu. Tulis tuan-tuan. Tok Guru bising kalau tu mengaji tak tulis ni. Dia ada dua jenis Tok Guru ni. Kita bukan nak cerita Tok Guru tu. Dia ada dua jenis. Satu, dia suka anak murid dia tulis. Tulis. Dia ngajar lambat. Tulis, dah tulis belum? Tulis. Tu. Kalau tengok kitab anak murid dia penuh tulis. Tu. Itu kelebihan dia, bila lupa boleh tengok balik. Kelemahan dia pula, waktu ngaji dia tak berapa nak masuk dalam kepala dulu. Dia tulis. Alah, dia kata dah tulis. Tak payahlah faham sangat. Tu kelemahan dia pula. Yang satu jenis pula, jangan tulis. Ada jenis Tok Gurunya tu, jangan tulis. Masuk terus. Makna tu ingat. Tapi tak garanti lama. Ada dua kaedah ngaji. Dia kata jangan tulis, faham kan betul-betul, masih masuk. Tapi masalahnya ni, kadang takut lupa lah. Takut SD card dia rosak. Tu. Virus. Kita pun dah masuk ni, dah tengok tu, dah makan ni, dah cakap tu, habis dah. Dah nak cari Tok Guru meninggal dah. Nak jumpa kawan entah mana-mana pergi. Nampak tu, ingat lagi Tok Guru cakap. Dia kata tulis, dia kata taruh cadang, nanti mu dah balik kampung, bila mu tak ingat masalah, mu lupa, mu tengok balik tulisan buruk mu tu, mu tengok tulisan huduh mu tu, mu boleh ingat balik masalah. Mu nak tarik Tok Guru mati dah, dia kata. Mu nak rujuk siapa? Tok Guru mati dah. Tapi itulah dia, tulisan buruk itulah yang akan ingat kamu balik. Memang sungguh lah. Tapi kalau dia kata mu tak tulis, mu hafal, akan datang kalau mu lupa, mu nak cari siapa? Kawan-kawan entah mana-mana. Kawan-kawan pun belum tentu faham juga. Dia pun sama macam kita juga. Sebab tu dia kata tulislah. Dia kata yang terbaik tulis. Sebab kalau kita lupa kod mana-mana 20 tahun pun, buka balik, jadi ingat balik, tengok tulisan kita yang macam tulisan Cina tu. Jadi jangan malas tulis. Dapat pahala tulis tu, bukan apa. Satu lagi nak nolong kita. Memanglah ingat, tapi takut tak lama ingat tu. Dan pengenalan atau takrif mustahil pada akal itu adalah perkara yang yang dipikirkan dengan akal tentu tidak. Maksud tentu tidak sungguh ataupun tentu tiada. Kenapa akal kita menghukumkan benda tu tentu tiada ataupun tentu tidak sungguh? Kerana yang barang yang kita fikir itu tidak. Sebab barang yang kita fikir tu memang benda yang tidak sungguh. Memang benda tu tak ada. Hakikatnya pun memang memberitahu benda tu memang tak ada. Hakikatnya pun memang menyatakan benda tu tak ada. Mana contoh? Seperti tiada Allah. Tiada Allah ni sungguh ke tidak sungguh? Cece jawab. Ujian kepahaman. Tiada Allah sungguh ke tidak sungguh? Tidak sungguh. Nampak tak? Alam ni tidak ada pencipta. Sungguh ke tidak sungguh? Tidak sungguh. Betul dah tu, tidak sungguh. Sebab tu akal kita mikir tak sungguh tadi, sebab memang hakikatnya memang tak sungguh. Tiada Tuhan ni. Yang sungguhnya yang sungguhnya ada. Yang sungguhnya ada Tuhan. Yang sungguhnya ada pencipta.
Ni tiba-tiba dia kata alam ini tidak ada pencipta. Oh, tidak sungguh. Tidak sungguh. Nanti lama-lama kita beza pula. Tidak sungguh tu lain, tiada lain. Dia ada beza pula tu. Tak sungguh benda lain, tak ada benda lain. Tak apalah, akan datang. Mana boleh hari ni nak belajar semua. Faham satu-satulah, insya-Allah. Ada ni tuan-tuan yang dah faham ni saja buat tak reti gitu. Dia datang tu nak ingat-ingat balik. Tak apalah. Kemudian seperti tiada Allah, maka apabila kita fikir dengan akal kita, tentulah kita menghukum atau kita memutus dengan tidak. Nak kata tak ada Tuhan, fikir balik, ya ke tak ada pencipta? Tidak, sungguh tak ada pencipta. Tak payah Tuhan lah, ni bangunan ni. Buat contoh pada makhluk ni. Bangunan dia tadi, kawan kita ada cakap, bangunan rumah ngaji ni, bangunan kedai ni tak ada orang yang buat. Sungguh ke tidak sungguh? Kita fikir, kita pun menghukumkan tidak sungguh apa yang dia cakap tadi. Nampak tak? Apa yang dia cakap tadi, dia kata tak ada tukang yang membina bangunan ni. Maka kita fikir, tidak sungguh apa yang dia cakap tadi. Dia kata bangunan ni tak ada tukang yang buat. Jawapannya, hukumnya tidak sungguh dengan apa yang dia cakap tadi. Sungguhnya ada tukang yang buat. Pandai lah tu. Tidak tu. Alhamdulillah. Tempat lain lambat orang faham. Kat rumah ngaji ni belum habis lagi faham dah. Masya Allah, tabarakallah. Ni apa amalan tuan-tuan ni, banyak zikir, banyak salawat ni. Masya Allah, tabarakallah. Terang hati, cepat dapat ni. Alhamdulillah. Pong sikit. Semangat. Dia kena puji-puji juga, dia semangat dia kata aku tak faham pun dia kata bagus juga. Nak datang minggu depan. Allah salli ala Muhammad. Ngaji seronok-seronok ngaji, insya-Allah. Jangan bosan-bosan. Stres ngaji ni. Jangan main-main. Tak sama belajar ilmu dunia dengan ilmu akhirat, tuan-tuan. Ilmu dunia pun ada yang susah, ilmu akhirat pun ada yang susah. Tapi cabaran belajar ilmu akhirat tu tak sama dengan cabaran belajar ilmu dunia. Kemudian tentulah akal kita menghukumkan dan memutuskan dengan tidak, kerana tidak ada Tuhan itu tidak, makna tidak ada Tuhan itu tidak sungguh. Tambahlah ayat sikit nak faham. Dan umpamanya banyak lagi lah benda yang mustahil tu. Tadi dia bagi contoh benda mustahil, tidak ada Allah. Umpama tak ada Allah, makna benda lain mustahil. Lemah Allah. Tu lemah Allah, tidak sungguh. Lemah Allah sungguh ke tidak sungguh? Tidak sungguh. Nampak tak? Buta Allah tidak sungguh. Ada Tuhan selain Allah tidak sungguh, makna mustahil. Macam itulah. Daripada segala yang mustahil pada akal, jadi banyak yang mustahil pada akal, banyak. Okey, last. Dan pengenalan atau ta'rif harus pada akal. Okey, habis perenggan ni kita berhenti. Boleh balik. Dan pengenalan atau ta'rif harus pada akal itu. Harus pada akal tu apa? Harus pada akal itu ialah barang tu makna sesuatu. Barang tu makna sesuatu, bukan barang pinggan mangkuk, bukan. Sesuatu yang difikirkan dengan akal. Terima sungguhnya dan tidaknya. Tu dalam kitab tulis. Terima sungguhnya dan tidaknya. Maksudnya terima sungguhnya dan terima tidak sungguhnya. Tu tulis. Makna sesuatu perkara yang akal kita menerima sungguhnya dan menerima tidak sungguhnya. Sungguhnya perkara tu pun akal boleh terima,
Tidak sungguh pun akal boleh terima. Adanya benda tu pun akal boleh terima. Tak ada pun akal boleh terima. Itu makna harus. Jadi harus ni dia boleh bertukar-tukar, tuan-tuan. Bila sebut harus, dia boleh berubah-ubah. Kejap ada, kejap tak ada. Dia boleh hajat. Daripada ada kepada tak ada, daripada tak ada kepada ada. Itu benda harus. Kalau ada semata-mata, wajib. Kalau semata-mata tak ada, mustahil. Kalau boleh ada, boleh tak ada, harus. Pandai, masya-Allah, tabarakallah. Tu. Kenapa akal kita menghukumkan macam tu? Kenapa akal kita menghukumkan boleh ada, boleh tak ada pula? Jawabnya kerana itu jawab dia tu. Kerana barang itu, makna sesuatu tu tadi, terima sungguhnya dan terima tidaknya pada diri perkara tu. Makna diri benda tu memang jenis boleh ada, boleh tak. Mana contohnya? Seperti makhluk ini. Mana makhluk? Kita lah. Dinding bukan? Bukan. Sebab ada orang faham makhluk ni manusia. Sebut makhluk je manusia. Makhluk je manusia. Kesian lembu ke bawah tu. Mereka pun makhluk. Makhluk ada sesuatu yang dijadikan oleh Allah. Masih wallah, selain daripada Allah. Langit, bumi, udara, air, ikan, batu, kayu, manusia, jin, setan, iblis, nafsu. Semua makhluk. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Besi, kayu, ikutlah makhluk. Bukan jangan kita faham makhluk je manusia. Makhluk je manusia. Tu yang kita fikir makhluk ni dalam pentadbiran Allah. Dia fikir manusia je dalam pentadbiran Allah. Kebau lembu bukan. Batu kayu bukan. Pokok-pokok bukan. Jadi pokok-pokok tu bergerak, tumbang, tegak dan sebagainya, itu bukan kerja Tuhan. Sebab makhluk dalam urusan Allah. Sebab dia faham makhluk ni manusia. Makhluk ni masih wallah lah, selain daripada Allah. Selain daripada Allah tu makhluk lah. Jadi tilik renung kepada makhluk. Memang sungguh-sungguh diri yang nama makhluk ni tadi, dia jenis boleh ada, boleh tak. Sebab tu akal kita pun hukum macam tu. Akal kita menghukumkan harus. Kenapa pula harus? Sebab benda tu memang dirinya jenis macam tu, boleh ada dan boleh tak ada. Mana makhluk? Kita. Acah kita fikir kita, tengok kita, tilik diri kita. Dulu kita ada ke tidak? Dulu tak ada kita. Sekarang ada. Nanti akan datang tak ada balik. Lepas tu ada balik. Lepas tu ada itu kan. Sebab apa ada je? Sebab Allah dah akan kekal ada, lepas daripada tu tak akan mati dah. Namanya wajib apa tu? Wajib lah, wajib aradi itulah, tak nak ulang kaji. Wajib aradi nama dia. Jadi kita ni memang sungguh diri kita ni kejap ada, kejap tak ada, boleh ada, boleh tak. Jadi bila sebut benda harus, contohnya adalah makhluk. Okey, soalan kepahaman sebelum berhenti. Boleh tak kita nak kata makhluk ni wajib ada? Boleh tak kita nak cakap makhluk ni wajib ada? Boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Sebab apa kita tak boleh makhluk ni wajib ada? Ataupun kita lah, jawab kita lah. Kita ni nak kata kita ni wajib tak? Tak boleh. Sebab dulunya kita tak ada. Sebab wajib-wajib ni benda yang mesti ada sedia kala. Dia tak akan jumpa tak ada sebelum, dia tak akan jumpa tak ada selepas. Tu wajib. Ada semata-mata tak akan bertemu dengan tak ada. Tu wajib. Sedia kala mesti ada. Apa maksud sedia kala? Sedia ada. Apa maksud sedia ada? Sedia kala. Apa mana? Sedia kala apa makna? Sedia ada. Sedia kala. Sedia kala qadim. Qadim sedia kala. Dia pusing ikut situ.
Azali. Sedia kala, azali, qadim. Maknanya benda ni sesuatu yang tidak ada permulaan. Tu makna tu. Ambil cepat. Sedia kala, azali, qadim, sedia kala, apa lagi? Sedia ada. Maksudnya apa? Sesuatu yang ada. Tulis dulu. Sesuatu yang ada. Ni takrif ni. Sesuatu yang ada tetapi tidak ada permulaan. Sesuatu yang ada tetapi tidak ada permulaan. Sama lagi, tak ada permulaan bagi adanya. Tak ada permulaan bagi adanya. Itulah sedia kala, itulah azali, itulah qadim. Nampak tak tu. Jadi kita nak kata kita diwajib ada, tak boleh terima pada akal kita. Kenapa? Sebab kita bukan ada sedia kala lagi. Kita ni baharu. Baharu ni lawan sedia kala, tuan-tuan. Apa erti baharu? Tulis sesuatu yang ada permulaan bagi adanya. Sesuatu yang ada permulaan bagi adanya. Itu maksud baharu. Lawan bagi sedia kala tadi. Sedia kala lawannya baharu. Sedia kala sesuatu yang tidak ada permulaan, baharu sesuatu yang ada permulaan. Jadi kita ada permulaan tak? Kita ada permulaan. Maka kita ni baharu. Tiap-tiap benda baharu tak boleh panggil wajib. Wajib ni benda yang sedia kala. Perkara yang sedia kala, sesuatu yang sedia kala tu wajib. Contohnya Allah tadi tu. Allah sedia kala. Allah tu wajib. Dan boleh tak kita nak kata makhluk ni, kita ni mustahil? Boleh tak? Boleh tak kita nak kata makhluk ni mustahil? Boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dah ada. Mustahil ni benda yang tak boleh ada. Sejak bila tak boleh ada? Sedia kala lagi tak ada dan kekal tak ada selama-lama. Itu mustahil. Jadi kita nak kata makhluk mustahil, bohong, batil. Sebab mata kita sendiri dah menyaksikan adanya makhluk. Jadi nak kata makhluk ni wajib pun tak boleh, nak kata makhluk ni mustahil pun tak boleh. Tapi bila dikatakan makhluk ni harus, akal boleh terima. Sebab dulunya tak ada, sekarang ada, nanti tak lama tak ada pula. Lagi satu, kelakuan kita ni berubah-ubah. Ingat tu takrif definisi, kaedah, tiap-tiap sesuatu yang berubah-ubah itu benda baru lah tu. Tiap-tiap benda yang berubah-ubah dia baharu. Tiap-tiap benda yang berubah-ubah dia makhluk. Tak kira lah berubah tempat ke, berubah bentuk ke, berubah keadaan ke, itu namanya baharu ataupun benda harus. Habislah lah. Okey, habiskan perenggan ni. Dan pengendalaan atau takrif harus pada akal itu ialah barang yang difikirkan dengan akal terima sungguhnya dan tidaknya, kerana barang itu terima sungguhnya dan tidaknya pada diri perkara itu seperti makhluk ini. Makhluk ni kita lah, manusia, dan selain daripada manusia, batu kayu masuk sekali. Maka apabila kita fikir dengan akal kita ke atas makhluk ni, bila kita fikir, kita tilik, kita renung, maka dapat kita memutuskan, kita pun buat keputusan dengan akal kita, dan menghukum dengan akal, maksudnya terima ada dan terima tiada. Sekarang ni ada lah, tu maksud terima ada. Sekarang ni kita ada, boleh terima tak? Akal boleh terima tak kita ada sekarang ni? Takut ada yang tak boleh terima. Saya tak boleh terima saya ada. Macam mana pun masalah ni, tak boleh terima. Besok ataupun petang karang ataupun di masa yang akan datang, kita binasa, kita hilang, kita tiada. Akal boleh terima tak? Akal boleh terima. Sebab itulah panggilnya harus kita makhluk ni. Begitulah iman. Iman pun benda baharu, tuan-tuan, bukan wajib. Sebab tu ada manusia yang beriman, ada yang tidak. Sebab iman tu masuk dalam makhluk.
masuk dalam makhluk. Kalau kata wajib beriman, tak ada seekor habuk kapi atas dunia ni. Kalau kata iman tu kalau kata iman tu wajib, tak ada seorang pun yang kafir. Wajib makna mesti ada. Nampak tak? Sihat, harus sihat. Kalau wajib sihat, tak ada seorang pun yang sakit. Kaya pun begitu, miskin pun begitu, taufik pun harus. Kita boleh semayang, boleh mengaji, boleh tinggal maksiat, boleh buat ibadat, taufik daripada Allah. Taufik ni makhluk, taufik ni benda baharu, taufik ni harus. Sebab tu kita jangan sombong. Hari ni kita boleh ibadat, besok belum tentu. Orang tu hari ni buat maksiat, belum tentu besok dia buat maksiat. Siap-siap, silap-silap dia jadi lebih soleh, bertakwa daripada kita lagi. Nampak tak? Jadi kena fikir. Sebab tu kita jangan sombong. Ingat, itu semua taufik harus bagi Allah, bagi kita. Tak mustahil besok Allah ambil balik nikmat taufik ini daripada kita. Begitu juga jangan tengok nikmat kerana banyak orang yang asalnya beriman, Allah cabut imannya, mati dalam kafir. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kata Imam Ghazali, jangan terlalu seronok dengan nikmat iman dan Islam yang kau dapat tu. Sebab benda tu harus sahaja. Bukan wajib Allah kekalkan kita dalam Islam. Tak wajib. Harus saja. Bila harus, mana ada kebarangkalian. Benda ni akan hilang, akan datang. Maka berhati-hati, maka waspada, maka jaga elok-elok. Makna jangan aku beriman, aku Islam, buat apa nak ambil peduli tentang Islam ni, tak payah belajarlah, tentang iman ni tak payah belajarlah. Jangan. Kena ambil berat, kena risau. Sebab iman ni boleh rosak, iman ni boleh hilang. Sebab tu kena risau. Bila risau, ni lah tanda-tanda dia. Belajar. Takut hilang nikmat iman tadi tu. Belajar, fahamkan. Macam tu. Wallahu subhanahu. Dah habis belum baca? Dah habis baca dah? Perenggan tu. Belum lagi. Ada sikit lagi nak habis je cepat. Maka apabila kita fikir dengan akal kita kata makhluk ni, maka dapat kita memutuskan dan menghukum terima ada dan terima tiada, atau terima dan terima pula tidaknya. Tidak sungguh. Itulah dinamakan harus pada akal. Jadi saya rasa cukup dah setakat situ. Tapi tolong fahamkan balik, ulang kaji balik, tengok balik, selak-selak balik, sementara nak menunggu cerita pangeran pukul 6 petang tu. Buka-buka tengok. Tengok balik, ulang kaji balik. Kena tuan-tuan, kena. Kalau nak cepat faham masalah dia, kalau tak faham tauhid ni, sebab tu je punca dia. Sebab kita ada benda yang kita tersangkut, ada benda yang kita tak faham. Itu di antara sebab kenapa kita rasa susah ngaji tauhid ni. Pada saya, kalau tuan-tuan ingat segala istilah tu, kalau tak ingat pun kita tulis, apa ti baharu, apa ti qadim, apa ti tu semua kena ambil lah tu. InsyaAllah kita akan mudah sikit nak belajar ni. Jadi ringan, jadi seronok sebab kita faham. Jadi sebab itulah di antara adab-adab menuntut ilmu kena ada kitab. Di antara adab menuntut ilmu kena ada kitab. Maknanya harus pada akal ni. Harus pada akal ni, maksudnya kejadian harus pada akal ni masuk dalam sifat Allah juga. Kita katakan menjadikan makhluk tu hukumnya harus. Tu maksudnya. Ada makhluk ni harus. Maknanya bukan wajib Allah jadikan dan bukan mustahil. Tu maksud dia. Yang kata wajib ada Allah tu wajib. Tidak ada Allah tu mustahil. Menjadikan makhluk tu faham
Menjadikan makhluk tu harus, dan diri kita ni sendiri pun harus. Ada kita ni harus. Ada Allah wajib. Tu gitu. Tu maksud dia. Satu lagi, saat kita menggunakan akal kepada otak kita, contohnya saya sebutkan kita katakanlah dalam satu suasana, katakanlah ada 2 orang budak sekolah lah. Orang budak sekolah ni dia kata, seorang tu kata 2 kali 5, 15. Katalah B kata macam tu, A kata orang ni tak masuk akal lah cakapnya. Samalah tadi tu. Samalah sikit. Sama. Makna yang tadi tu tak masuk akal, kenapa nak digunakan akal pula? Tak masuk akal makna harus pada ada akal, tapi benda tu masuk dalam wajib akli tu. Tapi tu namanya wajib akli yang daruri. Di wajib akli tu pula ada 2 bahagian. Satu wajib akli yang daruri, satu wajib akli yang nazari. Contoh macam tadi, 2 kali 5 wajib 10. Jadi 10 tu perkataan jawapan yang wajib. Mana wajib apa tu? Wajib nazari. Wajib akli yang daruri maknanya. Tu yang bersangkut paut dengan makhluk. Contohnya setiap benda mesti bertempat. Setiap benda wajib bertempat. Tapi tu jenis wajib makhluk tadi tu. Wajib daruri. Adapun wajib ada Allah tu wajib nazari. Jangan samakan pula. Mana wajib daruri ni apa? Sesuatu perkara yang mudah kita nak hukumkan mesti. Sebab benda tu maklum. Adapun ada Allah, mesti ada Allah, bukan daruri. Tidak semudah itu kita nak menghukum mesti ada Tuhan. Ada Allah ni wajib nazari. Kena renung, kena tilik, kena fikir, kena cari dalil dan sebagai. Tu beza dia. Wajib akli yang nazari dan wajib akli yang daruri. Tu ada sebut dalam kitab Risalah Tauhid. Dalam Risalah Tauhid dia ada sebut masalah wajib akli yang daruri, wajib akli yang nazari. Contoh, setiap benda wajib bertempat. Mana ada benda yang tak bertempat? Akal kita menghukumkan Yang Ustaz cakap tu ada belajar dalam kitab ni? Dalam ni tak ada. Tak ada. Yang nazari tadi? Tak ada. Tu nanti kitab tingkatan 3. InsyaAllah dalam kitab lain. Jauh lagi tingkatan 3. Kita perang tadika, bukan tadika. Perang. Perang. InsyaAllah tak apa, nanti jumpa lah tu pelan-pelan. Tapi lambat lagi nak tingkatan 3 tu. InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi minta ampun maaf lah kalau ada salah silap kurang, dan ambil masa tuan-tuan banyak. Sebab nanti tak lama puasa kita nak cuti dah. Puasa kita nak cuti dah, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan berkah majlis ilmu kita pada hari ini, dengan berkat keikhlasan tuan-tuan, pengorbanan tuan-tuan kerana Allah, kerana Rasul datang sini, korban macam-macam, penat, lelah, belanja masa dan sebagainya, dengan berkah maknanya para malaikat yang mulia-mulia yang Allah utuskan dalam majlis ilmu, mudah-mudahan dengan berkah tuan pengarang kitab, dengan berkah doa-doa daripada mak bapak kita, tutur guru kita, orang-orang soleh, solehah, orang bertakwa, dengan berkah Nabi dan dengan tuahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkah bulan yang mulia di sisi Allah, sama-sama kita berdoa kepada Allah, kita bertawassul kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkah sekalian ini Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa besar kita, dosa-dosa besar kita, dosa kecil kita yang sengaja, yang tak sengaja, zahir batin, dosa-dosa mak ayah kita, datuk nenek moyang kita, begitulah juga keturunan kita, anak bini kita, semua masuklah, tak terkecuali kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita. Mudah-mudahan semuanya mendapat taufik hidayah daripada Allah, mendapat keberkahan ilmu, mudah-mudahan dipilih oleh Allah semuanya, kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita, sahabat-sahabat kita, adik-beradik kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih menjadi orang yang belajar agama ikhlas kerana Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua Allah Ta'ala selamatkan daripada fitnah akhir zaman, fitnah daripada fahaman-fahaman
pemahaman yang boleh merosakkan agama, merosakkan akidah, merosakkan syariat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan keturunan kita, diri kita dan semuanya daripada terkena pahaman-pahaman yang berbahaya ni. Dan mudah-mudahan kita doa pada Allah dengan berkah menjadi ilmu ni, Allah Ta'ala bersihkan hati kita yang kotor, dibuang segala penyakit-penyakit hati kita, digantikan dengan sifat-sifat yang baik. Mudah-mudahan Allah, hati yang keras dilembutkan oleh Allah, yang kotor dibersihkan oleh Allah. Mudah-mudahan insya-Allah kita doa pada Allah juga, moga-moga memberi kesihatan, keafiatan kepada mak bapak kita, datuk nenek moyang kita yang dah ada, dan kita sendiri. Mudah Allah Ta'ala panjangkan umur, sihat, afiat. Banyak lagi kita nak kena belajar, banyak lagi ilmu-ilmu yang Allah dah bagi kita faham, kita belum beramal lagi. Mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah, dimurahkan rezeki yang halal, yang berkah, zahir dan batin, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli kutri untha wa dhakar. Allahumma khalisna mimma ana fihi khalasan jamila. Allahumma ya muhawwil al ahwal hawwil ahwalana ya Allah ila ahsanil hal. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fih. Allahumma waffiqna li ta'atika wa takil ma'asi zahira wa batinan wa tammim taqsirana wa taqabbal أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله مني ومنكم. إنا ومنكم تقبل يا كريم. الله